Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada sesi kali ini. Alhamdulillah kita akan masuk pada bahagian terakhir di bawah tajuk ini. Dan cikgu harap kamu ni buat catatan betul-betul. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita akan, kalau sebelum kita buka sekolah ni, maksudnya kamu dah habislah tajuk ni. Buka sekolah ni akan kalau dan kalau ni kita bincang lagi tajuk saya cakap dah tajuk baru. Okey. Untuk tajuk pada hari ni, okey, share saat. Okey, pada sesi yang lepas kalau kita tengok balik, kita dah bincang sampai 9.1G. Okey, latihan 9.1G kalau tengok di sini. Okey, kalau tengok pada buku teks, tengok teks lah. Boleh tak? Oh, dia akan jadi macam ni. Kalau cikgu approve kamu punya request untuk share tu, dia akan jadi macam ni. Share balik. Okey, pada buku teks siapa kau? Hidup kau? Kau? Okay. Tak apa, cukup tak. Okey, pada 9 perpuluhan berapa ni? 9.1G. Ada? Ha? 3 apa? Tengok. Satu lagi. 9.1G. Tajuk ni memang panjang sikit. Okey, 9.1G. Okey, hari ni kita akan masukkan bagaimana kita nak menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, pada sesi yang lepas cikgu dah terangkan, cikgu dah bagi apa?
sedikit gambaran lah apa sebenarnya kamu dah belajar. Kalau ingat balik apa yang kamu nak menentukan ni, titip silangan bagi 2 garis, tapi di bawah tajuk tingkatan 1 dia tak panggil titip silangan 2 garis. Dia cari nilai X dan cari nilai Y kalau di tingkatan 1. Sebenarnya untuk menentukan graf, kita boleh menentukan dengan 3 kaedah. Menentukan graf, melalui graf, kita lukis graf, kita akan dapati persamaan yang pertama dan persamaan kedua akan ada persilangan. Kita boleh nampak di sini koordinat dia. Kalau di sini kita tengok 3 negatif 1 lah, 3 bagi paksi X, negatif 1 bagi paksi Y, persilangan dia. Ataupun kalau tidak diberi graf, kita boleh guna kaedah yang kedua, itu kaedah penggantian persamaan tersebut, ataupun kaedah penghapusan. Kita relate balik, cikgu nak relate balik di tingkatan 1. Kamu dah belajar dah. Betul cikgu dah belajar? Ya, nanti cikgu tunjuk bukti. Di bawah tajuk persamaan linear, persamaan linear tajuk yang ke-6. Bagi amal kau. Tajuk yang ke-6 kalau kita tengok 137. Kita tengok je lah, kita imbas kembali sebelum kita pergi. 137. Di bawah tajuk persamaan linear, saya cari ya. Yang ni. Ni dia. Pada muka surat 140 buku teks tingkatan 1, kalau kamu tengok di sini, kamu boleh zoom ni. Bagaimana menyelesaikan persamaan linear serentak dalam 2 pun boleh ubah. Ni dalam perspektif tingkatan 1. Dia tak cerita tentang apakah persilangan di antara garis persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Di bawah ni sebenarnya persamaan graf kamu tu adalah persamaan linear lah sebenarnya. Ada nilai Y, ada nilai X. Dan di tingkatan 1 kamu dinyatakan persamaan linear serentak dan 2 boleh ubah dapat diselesaikan dengan 3 kaedah berikut. Sama ada kaedah pertama, kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. 3 kaedah ni sebenarnya kamu dah belajar. Dalam keadaan sedar atau tak sedar dah belajar di tingkatan 1. Dan di tingkatan 3 hari ini kita ulang balik. Cikgu ulang balik, tapi dalam perspektif yang sedikit berbeza lah. Yang ni kita cerita tentang graf garis lurus lah. Garis lurus tu sebenarnya persamaan dia tu adalah persamaan linear. Jadi kita pergi satu-satu. Kita pergi pada contoh. Iklan cikgu tak lupa tutup. Kita pergi kepada contoh ke-16. Ini kaedah melalui kaedah graf lah. Kaedah graf. Kaedah graf ni kaedah graf ni kita kena bina contoh yang ke-16 cikgu ambil. Yang ni kita menentukan persilangan di antara 2 graf tu. Nak cari dia melalui kaedah graf. Kaedah ni sangat panjang sebenarnya. Cikgu kena ambil contoh Ustaz. Mana tak contoh? Cikgu ambil cikgu ambil satu. Kalau tengok di sini.
soalan tak akan bagi dia ini kaedah ni, ini langkah kerja kita. Ni kaedah graf ni langkah kerja. Soalan akan bagi tentukan persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus 2x x tambah 2y sama dengan 1. Okey, dua persamaan ini kalau di tingkatan 1 kita panggil dia persamaan linear. Di tingkatan 1 kita panggil dia persamaan linear. Kamu cari nilai x dan cari nilai y. Maksudnya cari nilai x, dia kata kalau tingkatan 1 dia kata cari nilai x dan y. Bila dia kata cari nilai x dan y, maksudnya kita kena cari x sama berapa, y sama berapa. Maksud dia adalah persilangan x dan y. Maksudnya pada graf ni dia ada persilangan dia. Di sinilah persilangan dia. Tadi dia nyatakan ada 3 kaedah. Kaedah pertama kaedah graf. Kaedah graf ni biasanya kaedah yang panjang lah. Kalau soalan minta cari persilangan x dan y, kaedah ni tidak dicadangkan lah. Kerana apa? Kerana dia langkah yang panjang. Kecuali soalan tu minta dengan menggunakan kaedah graf, sila nyatakan persilangan antara x dan y. Kalau macam tu boleh. Tapi kalau soalan kata cari nilai x dan nilai y pada persilangan dua garis lurus ni, maka kaedah yang paling mudah adalah dua kaedah lain lah. Sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Nanti juga akan terangkan sekali kaedah penghapusan, kaedah penggantian. Kerana dia lebih menjimatkan masa. Kita tak perlu lukis graf, tak perlu bina jadual. Okey, dari persamaan ini kita akan ini persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, tugas kita sekarang ni kita tak perlu gantikan dia menjadi y sama dengan mx tambah c. Kita tak perlu cari apakah nilai kecerunan dia, apakah pintasan y. Soalan tak minta di sini. Soalan nak persilangan saja. Kalau dia nak apakah kecerunan, apakah pintasan y, maka kita kena tukarkan persamaan ini dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi sekarang ni soalan minta kita bina graf daripada persamaan ini. Okey, jadi langkah pertama kita keluarkan. Okey, ini adalah persamaan yang pertama 2x tambah y sama dengan 5. Okey, persamaan yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 1. Okey, jadi di sini kita kena buat satu jadual macam ni. Jadual ni kita dah kamu dah pernah buat di tingkatan 2. Tingkatan 2 tajuk koordinat. Lepas tu tajuk graf fungsi dan tajuk kecerunan. Dia 3 ni berkait. Okey, kita bina graf. Okey, kamu bina graf supaya apa? Supaya kita nak tahu beberapa poin titik. Kita nak mencari titik pada graf ini. Okey, titik contoh beberapa titik yang kita assume. Kita boleh ambil beberapa titik saja, tak perlu banyak. Contohnya graf kan sesuatu graf. Okey, dia ada aksi y. Okey, nanti kamu guna pembaris dan aksi x. Okey, tujuan dia apa? Okey, supaya kita tahu. Okey, kita ambil beberapa poin je. Kita ambil beberapa poin. Contohnya cikgu letak di sini 2, negatif 2, negatif 4. Yang ni 2, 4, 6. Sama juga di sini 2, 4, 6. Ini paksi y dan ini adalah paksi x. Okey, ini negatif 2, negatif 4. Okey, biasanya kalau soalan minta untuk kita ni, dia akan bagilah satu kertas grid macam ni, kertas kotak untuk kita bina graf ataupun kertas graf lah. Okey, kalau tengok di sini, okey, di sini kita nak assume berapa poin. Contohnya kita kata saya nak negatif 4, x negatif 4, x negatif 2, x kosong, x 2, x 4. Okey, jadi kita tulis dekat sini. Ni adalah paksi x, ni adalah paksi y. Okey, kita assume okey, x sama dengan negatif berapa? Contoh kita kata negatif 4, negatif 2, kosong, 2, 4. Okey, 2, 4, 6 lah. Contoh kita tak 6. Okey, jadi kamu kena selesaikan satu-satu persamaan ni untuk mengisi setiap ruangan y ni. Kena selesaikan satu tu. Gantikan 2x ni jadi 2 darab negatif 4. Jadi yang pertama ni, okey, 2 darab negatif 4. Gantikan x tu sama dengan negatif 4, y sama dengan berapa? Tambah y sama dengan 5.
2, okey, negatif 8 tambah Y sama dengan 5. Okey, Y sama dengan 5 tambah 8. Y sama dengan 13. Okey, di sini Y sama dengan 13. Kena cari satu-satu. Kena cari satu-satu nilai ni. Barulah kita tandakan koordinat ni. Jadi koordinat yang pertama, titik yang pertama, titik contoh kita kata titik A, titik B, titik C, titik D, E dan F. Okey, titik ni koordinat dia adalah negatif 4. Kat mana negatif 4? Okey, negatif 4, 13. Okey, 6. Okey, jadi panjang lah ni. 6 apa? 8. Oh, tak lepas. 10, 12, 13 atas ni lah. Jadi ni sebab cikgu assume kan, cikgu bagi line sikit pada nombor tu. Biasanya kamu akan letak nombor yang kecil lah, 0, negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3. Ni sebab manakala cikgu guna ni dia jadi besar. Jadi negatif 13 ni ada dekat sini. 13 berada di sini. Jadi negatif 2, 13. Okey, titik A ni berada di sini. Ni titik A berada di situ. Nanti kamu akan sambungkan titik A ke titik B, titik C, titik D. Garis dia. Sambungkan garis tu. Okey, selesai untuk contoh ini. Okey, cikgu ambil yang F pula. Titik F. Sebab cikgu nak sambung terus kan. Cikgu skip langkah tu. Okey. 2 X sama apa? 6. Okey, tambah Y sama dengan 5. Okey. 2 kali 6 12. 12 tambah Y sama dengan 5. Okey, Y sama dengan 5 tolak 12. Y sama dengan negatif 7 kan. Okey, Y sama dengan negatif 7. Okey. Yang ni negatif 6. Negatif 7 di sini. Okey. X sama dengan 6. Okey, X sama dengan 6 di sini. Y sama dengan 7. Okey, Y sama dengan 7 di sini. Okey, jadi cikgu skip terus ni titik B, C, D ni cikgu skip terus. Cikgu terus cari F. Maka kamu sambungkan saja titik A ke titik D. Okey, manakala cikgu tak guna pembaris, maka dia punya ketepatan ni tak ni lah. Tapi dari segi konsep kamu boleh nampak. Okey, sambung saja garis ni. Cikgu nak sambung pun. Okey, lebih kurang macam tu lah. Kamu sambung je garis. Sambung lurus lah. Ni cikgu buat ni bengkok. Lepas tu langkah yang kedua, kamu ulang balik step ni. Okey, guna persamaan yang kedua. Okey, guna balik persamaan yang kedua. Ulang balik nombor tersebut supaya kita nak dapat persilangan dia. Contoh ni X ni Y. Okey, X sama dengan negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Okey, kalau X sama dengan negatif 4, Y sama apa? Okey, jadi kita tulis negatif 4 tambah 2Y sama dengan 1. 2Y sama dengan 1 tambah 4. Okey. Y sama dengan 5 bahagi 2. Y sama dengan 5 bahagi 2, 2.5. Maka sini dapat 2.5. Maka X negatif 4. Okey, Y sama dengan 2.5. Okey, di sini 3, di sini 2. Okey, jadi di sini lah. Okey, titik dah luar. Kita andaikan ini titik A bagi graf yang kedua. B, C, D, E, F. Okey, kita dapat sini. Okey, kita pergi pada, dan kamu cari ulang balik step ni dan cari sampai F. Ini kamu akan plotkan titik di atas graf ni. Okey, contoh kita ambil yang 6. Okey, X sama dengan 6 tambah 2Y sama dengan 1. Okey, 2Y sama dengan 6 tambah 1, 7. Y sama dengan 7 bahagi 2. Y sama dengan 3.5. Okey, Y sama dengan 3.5. Okey, X sama dengan 6. Y sama dengan mana? Okey, silap ni. Bukan ni. Ni macam ni 7 negatif ni, negatif. Ni positif kan? Positif mai sini akan jadi negatif. Dia akan jadi 1 tolak 6. Silap ni. Okey, 1 tolak 6 di sini akan jadi negatif 5.
Ini sendiri negatif 5 bahagi 2. Negatif 5 bahagi 2 2.5. Negatif 2.5. Dapat negatif 2.5 Y. Y negatif 2.5 di sini. Okey, jadi kamu sambungkan titik A dan titik F. Okey, sambungkan saja. Kamu akan dapati lebih kurang dah kamu akan dapat persilangan dia tu. Kalau tengok pada buku ni, persilangan dia adalah 3 negatif 1. 3 negatif 1. Patut sini lah. Lari sikit. Jadi persilangan dia kita akan dapati pada graf tersebut. Bila kita buat betul-betul, kita akan dapat persilangan dia adalah 3 negatif 1. Ini kaedah membina graf. Okey, benda yang penting yang cikgu nak terang hari ni adalah kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Kaedah ni kita dah belajar dalam persamaan linear tingkatan 1 di tingkatan 1 lah, tajuk persamaan linear. Konsep dah sama, sebiji 100% sama tingkatan 1. Tak ada beza sikit pun. Yang bezanya ada segi istilah. Di tingkatan 1 dia tak panggil persamaan garis lurus, dia panggil persamaan linear. Di tingkatan 3 kita up sikit. Okey, kita tengok pada contoh. Okey, dia guna kaedah yang sama, soalan yang sama, tapi dia guna kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okey. Okey. Kaedah penghapusan ni macam kita ulang kaji balik lah apa yang belajar di tingkatan 1. Ni macam 2 dalam 1 lah. Kita belajar ni, kita ulang kaji balik soalan tingkatan 1. Sebab di tingkatan soalan nanti dia akan tanya soalan tingkatan 1 pun dia tanya. Okey, kaedah penggantian. Biasanya cikgu suka guna kaedah penggantian lah kalau dalam penyelesaian persamaan linear. Cikgu banyak guna kaedah penggantian lah kalau melibatkan dua nilai yang kita tak tahu lah. Kalau dalam kes ni nilai X dan nilai Y. Dalam kes kamu ni nilai X dan nilai Y tu maksudnya nilai yang sama di antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nilai yang sama bagi nilai X dan nilai Y. Okey, kaedah penggantian ni maksudnya kita gantikan. Okey, contohnya ni diberi. Ni persamaan yang pertama. Okey, kamu tengok persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Tugas kamu adalah penggantian ni. Penggantian ni dia macam penggabungan. Kaedah penggabungan ataupun kaedah penggantian. Kita gabungkan persamaan pertama masuk ke dalam persamaan kedua, ataupun persamaan kedua masuk dalam persamaan satu. Jadi kita ada dua pilihan lah. Kaedah pertama ni kaedah penggantian, ataupun dengan bahasa mudah gabung. Kaedah gabung, di mana kita boleh masukkan persamaan A, persamaan satu masuk ke persamaan yang kedua, ataupun persamaan yang kedua masuk ke dalam persamaan satu. Kita tengok yang mana lebih mudah. Okey, kita tengoklah kaedah. Kalau dulu tak silap cikgu, kaedah penggantian ni dia guna istilah penggabungan dan penghapusan. Cikgu rasa dia baru cikgu tak pasti dia tukar bila istilah ni. Dulu dia panggil gabung. Gabung ni lebih jelas kepada maksud kerja kita, sebab kita nak gabungkan persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua, ataupun persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Okey, persamaan dia adalah, okey, ni kaedah pertama. Kaedah penggantian dari sini. Penggantian ataupun gabungan. Penggabungan lah. Penggabungan. Okey, kita gabungkan persamaan pertama persamaan satu. Okey, persamaan dia, okey, persamaan yang pertama. Okey, ni persamaan pertama, 2x tambah y sama dengan 5. Manakala persamaan yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 1. Okey. Tugas kamu ada dua cara. Dua jalan lah. Setiap orang mungkin nak pilih jalan yang berbeza-beza. Ada di kalangan kamu kata, okey, saya nak masukkan persamaan pertama di dalam persamaan yang kedua. Betul. Ataupun persamaan yang kedua ni nak masukkan persamaan yang pertama. Okey. Jadi
Okey, jadi kalau kamu nak masukkan persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua, kamu kena letak sama ada persamaan tersebut X sama dengan berapa ataupun Y sama dengan berapa. Kena letak, maksudnya X saja berada sebelah kiri, Y belah kanan. Selain pada X mesti belah kanan, ataupun kamu kata okey, Y saja belah kiri, selain pada tu belah kanan, X ke apa semua belah kanan. Okey, jadi kamu ada dua pilihan kalau kamu pilih yang pertama. Contohnya kamu kata okey, nilai persamaan pertama masuk ke dalam persamaan yang kedua. Okey, kita letak 2X tambah Y sama dengan 5. Okey, bila kamu pilih yang pertama nak masuk ke dalam persamaan yang kedua, okey, kamu ada dua lagi pilihan. Pilihan yang seterusnya adalah kamu nak letak X sebelah kiri saja atau Y sebelah kiri saja. Pilih salah satu. Kalau tengok sini, yang mana lebih mudah? Y saja berada di belah kiri, betul tak? Lebih mudah. Jadi kamu gantikan. Okey, Y sama dengan 5 tolak 2X. Okey, 5 tolak 2X. Jadi daripada persamaan pertama, kamu dah jadikan dia jadi persamaan pertama, tukar jadi persamaan yang ni yang ketiga lah. Yang pertama dah diubah menjadi ini. Okey, persamaan pertama kita dah ubah, diubah jadi persamaan baru. Diubah menjadi persamaan baru. Dia sebenarnya sama je. 2X tambah Y sama dengan 5 ataupun Y sama dengan 5 tolak 2X adalah persamaan yang sama. Tidak mengubah sedikit pun dia punya nilai. Yang kita ubah adalah dari segi persamaan linear. Kita ubah Y saja di sebelah kiri, X berada di sebelah kanan. Okey, ini persamaan yang ketiga yang kita kena hasil. Sebab apa? Sebab yang pertama ni kita akan masukkan dalam persamaan yang kedua. Itu kerja kita. Ataupun kamu pilih nanti, okey, cikgu saya tak mau persamaan pertama, saya nak persamaan kedua. Okey, jadi persamaan kedua nanti kamu buat langkah kerja sama. Okey, di sini X lebih mudah berada di depan, Y ni pindah ke belakang. Jadi persamaan yang kedua ni kita boleh ubah dia jadi X sama dengan 1 tolak 2Y. Itu persamaan yang kita nak masukkan dalam persamaan pertama. Nampak? Jadi kalau kamu pilih persamaan yang kedua, lebih mudah, X saja berada di sebelah kiri, Y pindah ke sebelah kanan. Okey, jadi sekarang ni kita pilih persamaan pertama, 2X tambah Y sama dengan 5. Kita tukarkan menjadi Y sama dengan 5 tolak 2X. Jadi kita dah selesai dah. Kita dah ubah dah persamaan yang pertama ini menjadi persamaan yang baru lah. Nilai dia sama. Okey, seterusnya kita ambil persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita turunkan balik. X tambah 2Y sama dengan 1. Selepas itu kita gantikan. Okey, sekarang ni persamaan yang pertama tadi, asalnya persamaan pertama dia telah diubah. Okey, kita dah tahu dah untuk persamaan kedua Y sama dengan 5, maka kita gantikan Y ni ke dalam persamaan yang kedua tadi. Nilai Y saja. Jadi kita tengok X tambah 2 kurungan. Okey, dia dah nyatakan dalam persamaan yang ni Y sama dengan apa? 5 tolak 2X. Okey, kita ambil kat sini saja. Y sama dengan apa? Y ni gantikan pada 5 tolak 2X. Sebab kita dah tahu dah Y ni sama dengan 5 tolak 2X. Jadi kita tulis 5 tolak 2X. Okey, sama dengan apa ni? Kita sambung balik. Sama dengan 1. Jadi di sini jelas yang kamu kena tahu bahawa nilai Y ni adalah nilai Y telah digantikan kepada 5 tolak 2X. Ini adalah persamaan yang pertama ni. Ini adalah persamaan yang pertama tadi yang kita combinekan dalam persamaan yang kedua. Ini adalah persamaan pertama tadi, di mana kita dah gantikan dia jadi Y sama dengan berapa? Okey, kita dapat Y sama dengan 5 tolak 2X. Jadi kita gantikan dalam persamaan yang kedua ni, Y ni kita gantikan jadi 5 tolak 2X. Jadi macam ni. Dah nah? Okey, jadi kita sambung. Okey, jadi ini kita pecahkan kurungan lah. 2 darab 5, 2 darab negatif 2X. Jadi X tambah 2 kali 5 10, 2 darab negatif 2X jadi negatif 4X sama dengan 1. Okey, ni step ni kita dah pecahkan kurungan, kita buang kurungan. Jadi 2 kurungan akan darab dalam kurungan. 2 kurungan 2 darab dalam kurungan, 5 jadi 10. 2 kali 2 jadi 4. Negatif positif negatif, X tunggu X sama dengan 1.
Okey, jadi 10 kita boleh pindahkan ke sebelah sana. Okey, jadi X tolak 4X. Okey, X ni positif. Okey, ada RM1, hutang RM4. Jadi negatif 3X. Okey, sama dengan 1. Okey, ni tambah, macam ni akan jadi tolak 10. Okey, negatif 3X sama dengan negatif 9. Maka X sama dengan, okey, negatif 3 pindah ke sini, negatif 9 bahagi, okey, darab macam sini akan jadi bahagi negatif 3. Okey, X sama dengan, okey, negatif 3, negatif positif, 9 bagi 3, 3. Maka kita dah dapat, oh sebenarnya persilangan dia adalah 3. Persilangan antara persamaan pertama X ni dengan X ni adalah 3. Okey, sekarang kita cari Y pula. Okey, apabila kita dah dapat nilai X sama dengan 3, itu mutlak dah. Ini adalah muktamad. Nilai X sudah muktamad 3. Maka kita perlu cari Y sama dengan berapa? Okey, kita dah dapat X sama dengan 3, maka Y sama dengan berapa? Maka kita boleh pilih. Ni. Kamu boleh pilih nak ambil persamaan mana untuk digantikan dengan nilai ni lah, nilai Y. Kita X dah dapat 3. X dah kita dah dapat, ini dah dapat, maka Y. Maka kita boleh pilih nak ambil yang mana, nak ambil yang pertama ataupun nilai yang kedua. Okey, yang pertama lah mudah sebab Y dah tunggal kan. Maka kita ambil balik persamaan yang pertama dia, asal ni 2X tambah Y sama dengan 5. Maka X ni terganti kepada 3. Jadi 2 darab 3 tambah Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan, okey, 2 kali 3 6. 6 pindah ke sana, jadi 5 tolak 6. Okey, 6 ni positif, macam ni akan jadi negatif 6. Okey, jadi Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1. 5 tolak 6. Duit RM5, hutang RM6, jadi hutang RM1. Jadi maka persilangan di antara dua dengan kaedah penggantian atau gabungan ni, okey, dua ni persilangan dia adalah paksi X dia apa? Paksi X dia adalah 3, Y dia adalah negatif 1. Ni dah titik persilangan di antara dua garis lurus lah. Persilangan di antara dua garis ni kalau tidak diberi graf macam tadi, kita tak tahu, kita tak nampak graf dia silang antara mana kan. Ini kaedah penggabungan. Kaedah gabung ni nanti cikgu akan ulang lagi sekali lagi sekejap lagi dalam soalan sekejap lagi, supaya kamu ingat step ni. Okey, kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan hampir sama, di mana salah satu persamaan kita akan hapuskan. Dia ada dua persamaan di sini, 1 dan 2. Okey, tak cikgu tunjuk. Okey, ni kita guna kaedah penghapusan. Nama dah hapus kan? Maksud hapus ni, kita hapuskan 1 daripada 2, tinggal 1. Okey, kaedah penghapusan. Okey, tadi kita guna kaedah penggantian, ganti. Tapi istilah yang lebih tepat dari segi bahasa Melayu adalah kaedah gabung lah. Sebenarnya kalau nak paling tepat lagi, kalau cikgu bahasa Melayu lah, sebenarnya kerja kita ni menggabungkan persamaan pertama ke persamaan kedua. Bukan menggantikan persamaan pertama dari segi istilah lah. Tapi matematik menggunakan istilah penggantian. Tapi apa yang kita faham dari bahasa Melayu, kita penggabungan lah. Okey, kita pergi kepada kaedah penghapusan. Ini betul. Sebab apa? Sebab kita nak hapus salah satu daripada 2, supaya kita dapat satu persamaan saja. Okey, persamaan yang pertama, okey, dalam soalan ni persamaan pertama 2x tambah y sama dengan 5. Persamaan yang kedua, x tambah 2y sama dengan 1. Nak habis dah masa. Okey, sekejap lagi andai kata terputus, andai kata kelas kita terputus tiba-tiba, kamu join balik pakai link tadi lah. Sebab kita punya kelas 5 minit lagi akan terputus. Nanti join balik kelas kalau terputus. Tiba-tiba terputus, join balik. Bukan masuk kelas kita dah habis. Maksudnya Webex dah tamatkan masa kelas kita. Kita kena join baru semula. Okey, kaedah penghapusan.
Kalau tengok di sini. Okey, di sini ada dua persamaan kan. Okey, jadi kita perlu hapuskan salah satu. Jadi cara nak hapus adalah persamaan pertama tolak persamaan yang kedua. Itu cara dia. Cara dia adalah yang pertama sama ada yang pertama tolak yang kedua ataupun yang kedua tolak yang pertama. Biasanya yang mudah pertama, kita persamaan yang pertama kita tolak. Okey, macam ni lah, kalau 4 tolak 2 jadi 2 lah. Jadi 2 daripada 2 nombor, contohnya 4 tolak 2 sama dengan 2. Di sini ada persamaan pertama, yang kedua, dan di sini dia ada tinggal yang ketiga, persamaan baru. Tu konsep dia. Persamaan pertama tolak persamaan yang kedua dan terhasil persamaan yang ketiga. Okey, cara dia adalah, okey, sebelum kita tolak, di sini kita kena tengok. Okey, nilai X dia di sini ada 2X, di sini ada X. Okey, sekarang ni kamu diberi pilihan. Okey, untuk macam pertama juga, kita nak hapuskan. Okey, jadi bila kamu nak hapuskan yang mana? Nak hapuskan persamaan pertama atau nak hapuskan persamaan yang kedua? Okey, kalau di sini contohnya kamu kata, okey, saya nak hapuskan persamaan pertama. Yang pertama nak hapuskan, nak kekal yang kedua. Jadi yang pertama ni kita tengok nilai X dia. X dia 2X, ni X. Okey, jadi kita tak boleh nak hapuskan persamaan pertama sebab 2X lebih besar daripada X, betul tak? 2X ni lebih besar daripada X. Maka kita pergi pada Y pula. Y ni 1Y, ini 2Y. Okey, ni Y, ni 2Y. Jadi macam mana kita nak hapuskan dia? Okey, kita nak hapuskan dia, kita pastikan untuk hapuskan ni nilai Y ni mesti sama. Kita nak nilai Y ni mesti sama. Maka di sini 2Y, di sini perlu darab. Sebab apa? Sebab nanti kita akan tolak. Kita akan tolak persamaan pertama tolak persamaan yang kedua nanti. Jadi kalau Y tolak Y, 2Y tolak 2Y, jadi Y ni akan hilang. Bila Y tolak 2Y tolak 2Y, Y akan hilang. Okey. Okey, Y tolak Y. Okey, maka kamu kena jadikan Y ni menjadi 2Y. Maka perlu darab apa? Darab 2. Y ni perlu didarab 2 supaya dia menjadi nilai yang sama. Sebab bila kita tolak nanti, bila kita tolak persamaan pertama dan persamaan yang kedua, Y ni akan hilang terus. Y ni akan hilang, hapus terus Y ni. Okey, jadi apabila Y ni darab 2, 5 pun mesti darab 2. Dan 2 ni pun mesti darab 2. Akan terhasillah persamaan baru di sini. Persamaan yang ni akan berubah menjadi persamaan seterusnya. Apa dia? Kita tulis. Okey, persamaan yang ketiga lah. Cikgu buat nak pada bawah. Okey, persamaan yang pertama ni, cikgu buat bawah. Okey, terhasil persamaan yang ketiga daripada pertama ni, 2 darab 2 jadi 4X tambah 2Y sama dengan 10. Okey, objektif kita tadi, kita nak tolak persamaan pertama tolak persamaan yang kedua, dan kita nak hapuskan nilai Y. Okey, tadi jangan kata kita nak hapuskan nilai Y. Okey, jadi persamaan yang kedua, yang kita tulis balik persamaan kedua supaya tak keliru. Persamaan kedua kita turunkan persamaan yang kedua ni, X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, sekarang ni nilai apa yang sama? Y dah sama. Okey. Okey, nilai 2. Okey, dah hilang. Nah. Okey. Ini persamaan yang okey, persamaan yang pertama tadi kita dah samakan nilai Y dah darab 2. Ya.
Terputus dia. Kita tunggu sekejap kawan kita. Okey, kita sambung sikit lah. Okey. Tak, sebelum kita sambung. Okey. Jadi ini persamaan yang ketiga ni bukan persamaan baru, tapi dia adalah kita dah daripada persamaan yang pertama tadilah. Dia supaya apa? Kita darab 2 supaya bila kita nak hapuskan nilai y ni, kita persamaan pertama tadi kita perlu darab 2. Supaya apa? 2y tolak 2y, baru y tu akan hilang. 2y tolak 2y. Jadi persamaan pertama ni kita perlu darab 2. Bila y darab 2, yang lain pun sebutan yang lain pun automatik akan darab 2. Dia kena ada lah. Dia tak boleh kalau y darab 2, yang lain tak darab 2, maka salah. Dia macam nisbah juga. Kalau yang ni darab 2, yang lain pun mesti darab 2 pasangan dia. Maka terhasillah persamaan yang ketiga ni, 4x tambah 2y sama dengan 10. Sebenarnya dia adalah persamaan yang sama. Okey. Kalau tengok di sini. Okey. Jadi persamaan pertama, kita boleh tolak. Kita tolak persamaan yang kedua. Okey, persamaan pertama tolak persamaan yang kedua. Okey. Jadi kamu tengok ni, 4x. Cikgu tulis satu 4x. Okey, persamaan pertama tolak dengan x yang persamaan kedua, tolak x. Okey, selesai. Lepas tu tambah 2y. Okey, tolak dengan 2y. Okey, sama dengan 10 tolak 1. Nampak? Persamaan pertama tadi kita tolak persamaan yang kedua. Persamaan pertama yang telah kita selaraskan supaya nilai y pertama y yang persamaan pertama dengan y persamaan kedua bagi sama. Kita tolak. Okey. Jadi yang ni x tolak sama x tolak x, y tolak y, dan ni tolak ni. Jadi macam ni lah. Jadi 4x tolak x jadi 3x. Okey, y tambah 2y tolak 2y. Jadi y jadi hilang terus. Y hilang terus. Y dah jadi kosong. Jadi sama dengan 9. Nampak? Okey. 3x sama dengan 9. Maka kita cikgu sama sini tu lah. X sama dengan 9 bahagi 3. Maka x sama dengan potong 1 potong 3. Maka x sama dengan apa? Apa dia ni? Tarik ni mas ni. Mas lekat kat dalam. Okey, tak apa. Ya. Okey, x sama dengan 3. Okey, kita dapat x sama dengan 3. Okey, bila x sama dengan 3, dah selesai. X dah sama dengan 3. Jadi kita dah dapat dah. Sini x sama dengan 3, maka y sama dengan berapa? Maka kita ambil saja mana-mana persamaan asal ni, yang pertama ataupun yang kedua. Tapi di sini lebih mudah persamaan yang pertama lah, sebab y tu single kan. Y single, jadi kita tahu dah y sama berapa. Jadi kita ambil kan. Okey. 2x tambah y sama dengan 5. Maka x ni terganti kepada 3. Jadi 2 darab 3 tambah y sama dengan 5. 6 tambah y sama dengan 5. Maka y sama dengan 5 tolak 6. Maka y sama dengan negatif 1. Maka kita dapat sama. Maka persilangan dia adalah x dia adalah 3, y dia adalah negatif 1. Dapat balik sama juga nilai tadi. Okey, dapat cuma ni kaedah hapus ni, maksudnya kaedah penghapusan adalah kaedah di mana kita nak hapuskan, sama ada hapuskan nilai x ataupun nak hapuskan nilai y. Kalau kamu nak hapuskan nilai x,
maka kamu kena samakan X ni perlu di darat 2, X ni perlu darat 2, maka 2 ni, 2Y ni darat 2, 1 ni darat 2. Barulah kita boleh hapuskan. Yang pertama tolak yang kedua automatik. 2X tolak 2X, jadi X hilang. Kalau kita nak hapuskan X, kita akan dapat nilai Y. Barulah di sini kita cari nilai X. Dia step yang sama. Kita tengok pada contoh soalan lagi. Benda ni kena selalu buat latihan supaya kita ingat dia ingat konsep dia, bukan ingat nombor, ingat konsep. Nak ingat konsep ni kena buat latihan cara berulang-ulang. Okey, kita pergi pada soalan 9.1H. Ni soalan yang terakhir sebelum penyelesaian masalah kan. Okey. Okey, soalan 9.1H. Ni cikgu ulang cikgu cuba buat kat ni. Okey. Dah apa cukup. Okey. Tentukan titik persilangan bagi garis pasangan ni. Pasangan ni maksudnya dua pasangan garis lurus dengan kaedah penggantian. Kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Kita kena ingatlah bila disebut kaedah penggantian, ia merujuk kepada kaedah kita gabung persamaan pertama dan dengan persamaan kedua kita gabungkan serentak. Kaedah penghapusan sama ada konsep dia kita hapuskan X atau hapuskan Y. Okey, sama ada dua, kita nak hapuskan X ataupun nak hapuskan Y daripada persamaan tersebut. Itu kunci dah. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama A. Okey, persamaan yang pertama dia kata okey, X sama dengan 3. Ni persamaan pertama, dan persamaan yang kedua adalah 2X tambah Y sama dengan 10. Okey, di sini simple saja. Dia dah bagi dah. Okey, ini persamaan yang pertama. Tak. Kena tak. Ini persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Okey, kaedah gabung ni, ganti ni maksudnya kamu tak perlu fikir panjang lah. Persamaan pertama dia bagi satu ni, persamaan dia X sama dengan 3 dia bagi. Jadi nilai Y dia sama dengan 0, keseluruhan dia sama dengan 1, pintasan Y dia pun sama dengan 0 apa. Jadi dia tak ada, dia bagi X sama dengan 3 je. Jadi kamu gantikan terus X ni dalam ni, jadi X sama dengan 3. Jadi selesaikan terus. Kenapa internet you slow kan? Maaf, internet habis slow. Habis dulu. Sana. Masih lagi share lagi ke? Internet habis slow. Jangan sekejap. Hilang sekejap. Ini dah datang. Tengah ambil simpan. Okey, saatlah. Habis data dah. Apa mau? Sekejap. Cikgu punya ni internet cikgu terputus. Sekejap. Lepas tu okey, cikgu terputus internet ni. Telefon cikgu salah. Okey, testing dengar suara cikgu.
Jadi kita boleh share. Sikit ni. Nampak skrin cikgu? Tak nampak kan? Tiba-tiba internet cikgu slow. Jangan kejap. Ada ni sikit. Kita nak share. Kak, cikgu keluar, cikgu masuk balik lah. Cikgu keluar sat, cikgu masuk balik. Okey, baru boleh. Cikgu tak boleh nak share skrin tadi. Maaf lah. Okey. Sekarang baru boleh share. Okey, kita pergi pada ni. Okey. Kaedah penggabungan ataupun kaedah penggantian. Okey, di mana persamaan yang pertama ni dia dah bagi bentuk yang sangat simple lah, X sama dengan 3. Jadi kita gantikan terus, kita gabungkan terus persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua. Okey, yang pertama ni kita masukkan terus dalam yang kedua. Okey, jadi yang pertama ni combine terus dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadi 2 kurungan X sama apa? 3 tambah Y sama dengan 10. Maka 2 kali 3 6. 6 tambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 tolak 6. Maka Y sama dengan 4. Okey, kita dapat nilai Y sama dengan 4. Maka nilai X dia sama dengan 3. X dah sama dengan 3 dah. Jadi koordinat titip silangan dia, X ni kita dah dapat terus lah. X sama dengan 4. Tak perlu kira dah nilai tu. X sama dengan 4, X sama dengan 3. Maka Y sama dengan 4. Jadi titik persilangan adalah 3, Y sama dengan 4. Okey, ini adalah titik persilangan dia. Soalan A lah. Okey, soalan B. Okey, soalan B dia letak. Okey, ni dia bagi Y. Soalan nombor B2. B. Okey. Y sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. 3X tolak 2Y sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. Maka lebih mudah persamaan pertama ni kita combine terus masuk dalam persamaan yang kedua. Okey, kita gantikan terus masuk dalam persamaan yang kedua. Jadi okey, Y sama dengan 4 kan. Jadi 3X tolak 2 kurungan 4 sama dengan 7. Okey, jadi 2 kali 4. Okey, 3X tolak 2 kali 4 8 sama dengan 7. 3X sama dengan 7 tambah 8. Okey, 3X sama dengan 15 kan. Maka X sama dengan 15 bahagi 3. X sama dengan 5. Maka persilangan dia adalah, okey, X sama dengan 5. Y dah bagi dah, direct dah. Y sama dengan 4. Maka persilangan sama dengan X 5, Y 4. Maka inilah persilangan dia. Okey. Kejap lah. Tengok. Okey. Tak masalah.
Okey, kita pergi pada soalan C. Okey, soalan C. Okey, ulang balik lah. Okey, soalan C. Okey, soalan C, kalau tengok ni dia ulang je step dia. Okey, persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 5. Okey, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 2X tolak Y. 2X tolak Y X tolak Y sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Okey, jadi kita nak persamaan mana? Pertama masuk ke dalam persamaan kedua. Jadi kita tulis. Okey, kalau nak masukkan dalam persamaan yang kedua, jadi kita kena tentukan sama ada X sama dengan berapa ataupun Y sama dengan berapa. Kita boleh dua pilihan lah kamu. Untuk nak letak persamaan ni, kamu kena letak sama ada X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Hanya X saja berada di sebelah kiri ataupun hanya Y saja berada di sebelah kiri. Okey, jadi kalau sini kita letak, okey, contohnya kita kata X. Okey, X sama dengan 5. Y ni kita pindahkan ke sebelah sana. Jadi tolak Y. Okey, jadi X sama dengan 5 tolak Y. Okey, jadi persamaan pertama dah bertukar menjadi persamaan yang ketiga. Persamaan pertama ni adalah, persamaan ketiga ni adalah hasil daripada ubah kita persamaan yang pertama lah. Okey, jadi dah jadi X sama dengan 5 tolak Y. Maka kita ambil persamaan yang kedua tadi, 2X tolak Y sama dengan 4. Maka kita gantikan X ni adalah 5 tolak Y. Jadi 2 kurungan X sama dengan 5 tolak Y. Ini dalam persamaan yang pertama, X sama dengan 5 tolak Y. Jadi 5 tolak Y. Kita gantikan X ni menjadi 5 tolak Y tolak Y sama dengan 4. Okey, jadi 2 darab 5 10. 2 darab Y negatif 2Y. Okey, tolak Y sama dengan 4. Okey, 10 pergi belah sana, jadi negatif 2Y tolak Y jadi negatif 3Y. Hutang RM2, hutang RM3, jadi hutang 3Y sama dengan 4. 10 macam ni kan, kita tolak 10. Maka Y, kita tukar warna cerah sikit. Okey, negatif 3Y sama dengan, okey, 4 tolak 10, ada RM4, hutang RM10, jadi hutang RM6. Okey, Y sama dengan negatif 6 bahagi negatif 3. Maka Y sama dengan negatif positif 3, 6 potong 1 potong 2. Jadi Y sama dengan 2. Okey, Y sama dengan 2. Di sini kita dapat Y sama dengan 2. X sama dengan berapa? Okey, jadi gantikan, ambil mana? Persamaan pertama. Kita ambil persamaan yang pertama, kita ambil curah sikit. Okey, persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 2, X tambah 2 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 tolak 2. Maka X sama dengan 3. Maka persilangan dia adalah, tukar warna cerah sikit. Okey, maka persilangan sama dengan X dia apa? 3, Y dia adalah 2. Itu persilangan dia. Okey, nampak tak? Jelas. Okey, cikgu pergi pada soalan D. Ni cikgu terangkan satu-satu lah, supaya sebenarnya benda ni berulang-ulang. Okey, cikgu bawa soalan ni ke depan. Okey, soalan D. Cikgu nak supaya kamu betul-betul dapat tangkap lah dia punya konsep dia tu. Bila kamu dah dapat tangkap konsep dia, alhamdulillah, mainlah nombor apa pun, sama macam mana pun kamu boleh buat. Okey, kalau soalan nombor 3, soalan C, soalan D kan. Okey, soalan D. Okey, soalan D. Okey, persamaan yang pertama apa dia? 2X tambah Y sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua,
3x tolak 2y sama dengan 8. Maka ini adalah persamaan yang kedua. Okey, tugas kita adalah menggantikan persamaan pertama ke dalam persamaan yang ketiga ataupun menggabungkan persamaan pertama ke dalam persamaan yang ketiga. Okey, nak gantikan kita kena create dulu persamaan pertama ni, kita jadikan y sama dengan berapa ataupun x sama dengan berapa. Dua pilihan yang kamu ada. Nak jadikan y sama dengan berapa ataupun x sama dengan berapa. Kalau tengok sini y single. Jadi kalau y ni dah single, kita letak y sama dengan berapa lah. Jadi 2x tu pindah ke sebelah kanan. Maka persamaan pertama, okey, kita gantikan. Yang pertama ni kita main sini. Okey, jadi y sama dengan 3 tolak 2x. Okey, dan persamaan ini kita tukar terus. Okey, y sama dengan 3 tolak x. Jadi ini adalah persamaan yang baru lah, yang ketiga. Hasil daripada persamaan yang pertama sebenarnya. Okey, jadi persamaan yang kedua kita tulis balik persamaan kedua. 3x tolak 2y sama dengan 8. Okey, 3x tolak 2y sama dengan 8. Maka persamaan baru yang pertama ni y sama dengan apa? Y sama dengan ni. Okey, gantikan. 3x tolak 2 kurungan, okey, gantikan 3 tolak y ni sama dengan 3 tolak 2x. Okey, sama dengan 8. Okey, ambil warna cerah. Okey, jadi kembangkan dia. Negatif 2 darab 3, negatif 2 darab negatif 2x. Jadi 3x tolak 6 tambah, okey, negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif. 2 kali 2 4x. Okey, sama dengan 8. Okey, negatif 6 ni boleh pindahkan sebelah sana. Negatif 6 ni kita pindahkan terus sebelah sana. Yang tinggal adalah 3x tambah 4x sama dengan 8 tambah 6 kan. Negatif macam sini akan jadi positif. Okey, 3 tambah 4 7. 7x sama dengan 8 tambah 6 14 kan. Maka x sama dengan 14 bahagi 7. X sama dengan 2. Okey, kita dah dapat dah. X sama dengan 2. Maka y sama dengan berapa? Okey, jadi ambil saja mana-mana persamaan. Persamaan pertama 2x tambah y sama dengan 3. Maka gantikan x sama dengan 2. 2 darab 2 tambah y sama dengan 3. 4 tambah y sama dengan 3. Maka y sama dengan 3 tolak 4. Y sama dengan negatif 1. Maka persilangan dia sama dengan 2 negatif 1. Simple kan? Okey, boleh? Okey, kita pergi pada kaedah penghapusan. Yang ni kita nak hapuskan. Nak hapuskan nilai x ataupun nak hapuskan nilai y. Okey, soalan nombor 2. Soalan 2. Ni kaedah penghapusan. Okey, soalan nombor 2A. Okey, persamaan pertama dia adalah x tambah y sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Cikgu buat macam ni supaya kamu jelas kan. Okey, persamaan yang kedua, 2x tambah y sama dengan negatif 1. 2x tambah y sama dengan negatif 1. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, sekarang ni tugas kita adalah yang ni perlu tak kita nak darab? Tak perlu, sebab kita boleh hapuskan nilai y. Okey, kita boleh hapuskan nilai y. Okey, nilai y ni 1, nilai y 1y, yang ni pun 1y. Jadi kita tak perlu nak darab apa dah. Kita tolak terus. Persamaan pertama tolak persamaan yang kedua. Okey, tolak terus. Okey, jadi kita tulis x, persamaan pertama x tolak 2x. Okey, yang pertama tolak ni, yang ni pun tolak yang ni. Jadi okey, positif y tolak y. Okey, y tolak positif y. Tolak tambah jadi tolak kan. Jadi y tolak y. Jadi y ni positif, y ni dia jadi negatif lah, sebab kita nak tolak kan. Tolak bertemu dengan tambah, dia akan jadi negatif, bertemu dengan positif, dia akan jadi negatif lah. Jadi y tolak y lah.
Jadi sama dengan 1 tolak, okey, yang kedua ni negatif 1. Tak kurangan negatif 1. Okey, jadi X tolak 2Y. Jadi negatif X 1X tolak ada RM1, hutang RM2, jadi hutang RM1. Jadi negatif X. Negatif X. Okey, Y hilang sama dengan, okey, tambah. Okey, 1 tambah 1 jadi 2. Okey, yang ni tak habis lagi. X ni negatif. Okey, negatif X ni maksudnya negatif 1 darab X. Negatif 1 darab X. Jadi negatif 1 ni perlu dipindahkan. Negatif 1 pindahkan sebelah sini, jadi tinggal X sama dengan 2 bahagi ni darab X, bagi sini bahagi negatif 1. Maka X sama dengan negatif 2. Okay, X sama dengan negatif 2. Jadi kita dah dapat X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan berapa? Okey, kita ambil mana-mana persamaan. Okey, X tambah Y sama dengan 1, di mana X sama dengan negatif 2, gantikan negatif 2 tambah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 tolak tambah 2. Negatif macam ni, positif kan? Y sama dengan 3. Maka persilangan dia sama dengan, okey, negatif 2 3 koordinat soalan minta titik persilangan kan, jadi kita bagi dalam bentuk koordinat. Okey, itu jawapan dia. Ini kaedah penghapusan yang pertama. Okey, kita pergi pada seterusnya. Cikgu bawa pada depan. Cikgu harap kamu cekap untuk menggunakan kaedah penghapusan dan kaedah penggantian bagi ni mencari titik persilangan antara dua garis lurus. Okey, soalan A dah, soalan B. Okay, kita sambung sikit lagi lah. Okey, soalan B ni cikgu ambil satu lagi sebelum kita pergi pada penyelesaian masalah. Okey, soalan B cikgu ambil ni tu panjang terus. Okey, soalan D lah, soalan D. Okey, soalan D. Okey, persamaan pertama 2x tolak 3y sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua adalah 3x tambah 2y sama dengan 14. Ini persamaan yang kedua. Okey, sekarang ni kita bukan nak guna kaedah gabung. Sekarang ni kita nak guna kaedah hapuskan. Okey, persoalan dia, kamu nak hapuskan nilai x ataupun nak hapuskan nilai y? Okey, soalan dia, kamu diberi dua pilihan, nak hapuskan nilai x ataupun nak hapuskan nilai y. Okey, kalau tengok sini, kamu boleh hapuskan mana-mana. Kalau kamu hapuskan nilai x, pilih salah satu lah. Kamu tak boleh buat dua sentak. Kamu kena pilih salah satu. Okey, contoh kamu kata nak hapuskan nilai x. Okey, nak hapuskan nilai. Okey, kalau tengok pada sini. Okey, x persamaan pertama x2, persamaan kedua pertama 2x, yang kedua 3x. Yang ni negatif 3y, yang ni positif 2y. Macam mana kamu nak hapuskan dia? Okey, sini contohnya kamu kata nak hapuskan nilai x. Jadi untuk hapuskan nilai x ni, kita kena samakan nombor ni. Cara nak samakan, okey, dia tak ada sipir yang sama, kecuali kita darab silang. 2 darab 3 darab 2. Boleh? Nampak? 2 darab 3 akan dapat 6x. 3 kali 2 akan dapat 6x. Jadi nanti kalau kita tolak 2x tolak 6x tolak 6x, nanti kita akan hapuskan nilai x. Betul tak? Okey, bila atas darab 3, okey, 2x ni darab 3, maksudnya yang lain pun mesti darab benda yang sama. Darab 3, ini pun darab 3. Kalau bawah darab 2, pasangan dia pun mesti darab 2, ini pun darab 2. Maka daripada satu persamaan ni, dia menghasilkan persamaan satu, menghasilkan persamaan baru. Okey, persamaan baru bagi ni adalah 6x tolak 9y sama dengan 15. Okey, ini persamaan baru. Persamaan baru bagi satu, persamaan baru bagi 2, 6x tambah
4y sama dengan 14 kali 2 28 kan. 28. Ini persamaan baru yang kedua. Kenapa dia jadi baru? Sebab supaya kita nak hapuskan nilai x. Kita nak hapuskan nilai x. Jadi kita kena darat silang. Lebih mudah sebab x ni positif. S persamaan pertama positif, X persamaan kedua positif. Jadi lebih mudah untuk kita nak tolak lah. Berbanding dengan nak samakan nilai y ni. Yang pertama negatif, yang ni positif. Okey, jadi kamu kena guna yang ni lah. Okey, jadi persamaan pertama dan persamaan yang kedua kita tolak supaya kita nak hapuskan nilai x. Okey, kita cek guna yang bawah ni kena cerah sikit. Okey, jadi persamaan pertama dengan persamaan kedua ni kita kena tolak. Jadi 6x, okey, yang pertama tolak yang ni akan tolak yang ni akan tolak yang ni. Tu maksud dah. Jadi 6x tolak 6x. Okey, 6x tolak 6x jadi kosong lah sekejap lagi. Okey, lepas tu negatif 9y tolak, okey, yang ni positif. Positif lah. Positif 4y. Okey, sama dengan 15 tolak 28. Okey, 6x tolak 6x jadi kosong. Jadi ni tambah tolak jadi tolak. Okey, hutang RM9, hutang pula RM4. 9. Okey, jadi negatif 9, 10, 11. Okey, 13y sama dengan, okey, 15 tolak 28. Jadi negatif apa? Negatif 13 kan? 28. Okey, negatif 15. Dapat negatif 15. Jadi y sama dengan negatif 15 bahagi dengan negatif 13. Y sama dengan 15 bagi 3, 1.5. Betul tak ni? Betul dah. 1 kita ambil 2 titik pelahan lah. 1.15. Okay, y sama dengan 1.15. Maka kalau y sama dengan 1.15, maka x sama dengan berapa? Maka kita masukkan dalam mana-mana persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama lah. 2x tolak 3y sama dengan 5. Maka y sama dengan 1. Okey, 2x tolak 3 darab 1.15 sama dengan 5. Maka 2x tolak, okey, 3 darab 1.15. 3.45. 2x tolak 3.45 sama dengan 5. Okey, 2x sama dengan 5 tambah 3.45. 2x sama dengan tambah 5, 8.45. Maka x sama dengan 8.45 bahagi dengan 2. X sama dengan 5.95. Ni tak tahu dapat perpulahan ni. 5.95. Maka koordinat dia, persilangan dia adalah persilangan. Nanti kamu double check kemungkinan tu ada cikgu tersilap darab ke apa ada perpulahan ni. Okey, x dia adalah 5.95, y dia adalah 1.15 perpulahan lah. Okey, ni persilangan. Jadi kita guna kaedah penghapusan. Kalau dalam periksa soalan tak nyatakan kaedah mana yang kamu perlu guna.
Soalan kata cari titik kesilangan di antara dua garis lurus tersebut. Cikgu cadangkan 15 tolak 8, 18. Tak mana ni? Oh, silap ni. Betul. Cikgu nak tengok balik. Ijaz bagi tahu 15 tolak 28, 13. Cikgu silap. Sebab tu dapat puluhan ni. Tu cikgu dah rasa dah mungkin silap. Tapi matematik aku tu lah, kalau kita silap biar. Jadi kamu kena ubah di sini. Kita buat correction di sini. Pen merah ni. Okey, kalau tersilap sikit habis silap. Okey, 15 tolak 28, 13 ni. Ni 13. Potong ni negatif 13. Jadi 13 bagi 13 sama dengan 1 lah. Y sama dengan 1. Kita correction betul tu. Okey, bagus Izzah. Terima kasih kerana ingatkan. Jadi Y sama dengan 1, X sama dengan apa? Jadi Y sama dengan 1. Ni gantikan terus 1. Y sama dengan 3. Okey. Ni tolak 3 terus. Okey, ni tambah 3. Okey, sekejap kita potong terus. Tambah 3 jadi 8. 2x sama dengan 8. Okey, 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bahagi 2. Tu baru betul. X sama dengan 4. Macam pen merah kan. X sama dengan 4. Jadi di sini X sama dengan 4, Y sama dengan 1. Betul. Terima kasih Izzah kerana dapat check balik calculation tu. Kadang cikgu congok, kadang salah juga. Cikgu kalut Okey, jadi tu kalau biasanya kalau dapat perpuluhan pelik-pelik tu, dapat perpuluhan sampai banyak-banyak tu, maksudnya tip tu kita salah. Tu adalah yang bagi kita salah. Jadi kita kena double check balik tak mana silap kan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi pada seterusnya buku teks. Saya rasa dah habis lah. Okey, bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus? Okey, bila kita dah selesaikan semua, kita dah mula masuk bahagian penyelesaian masalah. Okey, sekejap kita tengok. Okey, penyelesaian masalah ni dia merangkumi kita punya latihan kita sebelum-sebelum ni lah, yang mana kita kena ingat. Okey, 18, 19. Okey, saya rasa yang ni kita kena next kelas. Satu kelas lagi insya-Allah habis. Okey, satu kelas lagi kita bincang tentang penyelesaian masalah, sebab cikgu nak summarizekan balik apa yang kita belajar daripada latihan pertama dalam garis lurus sehingga latihan yang terakhir kita buat. Okey, dalam ni dia melibatkan semua konsep lah. Diberi 2 titik, diberi apabila garis ni selari, apa yang sama. Sama dia adalah kecerunan, yang lain tak sama kan. Okey, jadi nanti cikgu akan ni balik lah, kita akan buat conclusion balik. Kalau garisan macam ni, apa yang sama, kita kena tahu lah. Kecerunan dia sama, M dia adalah sama. Nanti kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Kelas kita tak apa, kalau tak dan buat ni, kita akan buat malam lah. Dan cikgu harap dan lah kita akan habis tajuk ni sebelum buka sekolah. Okey, insyaAllah. Tajuk ni dia tajuk yang mudah tapi dia panjang. Dia sangat panjang. Okey, tapi kita dah dapat habis ni, alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi di satu sesi pada akan datang. InsyaAllah boleh lah, kita akan sambung satu lagi penyelesaian masalah. Okey, insyaAllah cikgu yakin lah untuk kali lagi kita akan habis lah tajuk tu. Cuba buat latihan yang cikgu bagi, latihan 9.1H. Okey, kamu cuba mahirkan diri 9.1H. Tapi kamu, yang penting sekali kamu mahirkan salah satu kaedah lah. Kaedah yang paling mudah adalah ganti lah, kaedah ganti ataupun kaedah penghapusan. Tapi kamu mahir dua ni. Dalam periksa akhir nanti, soalan tak nyatakan guna kaedah penggantian, guna kaedah penghapusan. Kamu boleh pilih mana kaedah yang kamu rasa sesuai. Jadi untuk dua kaedah ni kamu mesti mahir salah satu lah. Kamu rasa mahir ni, kamu buat. Kalau kamu rasa mahir pergantian, kamu cuba buat juga kaedah penghapusan ni. Cuba buat kaedah pergantian, dapat sama tak nilai dia.
InsyaAllah kalau betul langkah dia akan sama lah. Okey, ada soalan? Okey, Alhamdulillah ramai kat hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next sesi. Cikgu akan update lagi noh dalam grup. Okey, boleh noh? Boleh? Boleh? Faham? Faham. Okey, cakap tu saja pada kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.